Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu dengan saya, Cikgu Linda, bagi mata pelajaran Bahasa Melayu, tema keselamatan, tajuk waspada memandu, standard pembelajaran 5.1.4, memahami dan menggunakan kata tugas mengikut konteks dalam kurungan 2 kata penguat. Objektif, pada akhir pengajaran, murid dapat menjelaskan dan melengkapkan teks petikan dengan menggunakan 3 jenis kata penguat mengikut konteks. 2. Mencatat 7 kata penguat mengikut konteks dalam teks petikan yang dibaca, dilihat dan didengar. Kriteria kejayaan, murid dapat menjelaskan dan melengkapkan teks petikan dengan menggunakan 3 jenis kata penguat mengikut konteks serta mencatat 7 kata penguat mengikut konteks dalam teks petikan yang dibaca, dilihat dan didengar. Okey anak-anak, seterusnya apa yang kamu lihat? Okey anak-anak. Kamu dapat lihat ada 3 gambar kat sini. Kan? Okey, kamu cuba tengok gambar pertama ni. Apa ni? Ada kereta, ada motor kan? Kemudian kita nampak dekat sini ada air kan? Air. Okey. Gambar kedua, kita tengok juga situasi yang sama. Okey, ini okey, kemungkinan dalam kereta. Gambar diambil di dalam kereta kan. Kita dapat lihat cermin kereta kita ni jadi macam ni. Macam ada titisan air kan. Dekat depan ni ada sebuah van kan. Okey. Okey, kamu tengok pula gambar yang ketiga. Pun sama kan situasi ni dalam kereta ada air juga. Kemudian macam kita macam kurang jelas penglihatan kita kan. Kamu rasa ini situasi apa ya anak-anak? Pandai. Ini adalah situasi memandu ketika hujan sedang turun. Okey, kamu pernah alami tak situasi ni? Pasti pernah kan? Bukan kamu memandulah. Kalau kamu memandu tu bahayalah. Kan? Okey, kamu pernah alami situasi ni. Mungkin sewaktu ayah kamu memandu ataupun ibu kamu memandu ataupun kakak, abang. Kan? Yang memandu kereta sewaktu hujan. Okey, apa yang kamu rasa sewaktu kamu berada di dalam kereta yang dipandu oleh ayah atau ibu ketika hujan turun? Apa yang kamu rasa? Ya, kamu rasa takut. Betul, kamu akan rasa takut ya anak-anak. Sebab apa kamu rasa takut? Pandai sebab penglihatan tu semakin menjadi kabur. Pandai anak-anak. Okey, jadi kalau situasi hujan macam ni, kita boleh ke orang yang memandu tu pandu kereta dengan laju? Tak boleh. Memang tak boleh lah kan. Kena pandu perlahan-lahan. Okey, pandai. Okey anak-anak, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, kita tengok dulu kata penguat. Okey, kata penguat. Apa itu kata penguat? Dah belajar ke belum? Apa itu kata penguat? Okey, kita boleh tengok dekat sini. Kata penguat ialah kata yang menguatkan maksud kata adjektif atau frasa adjektif. Okey, kata penguat ialah kata yang menguatkan maksud kata adjektif atau frasa adjektif. Okey, tahu dah kata adjektif tu apa? Okey, pandai menunjukkan sifat. Okey, pandai ya anak-anak. Okey, kita tengok dalam kotak yang kedua. Kita tengok ya.
Kata penguat hadapan. Okey, kata penguat ialah kata yang menguatkan maksud kata adjektif atau frasa adjektif. Kata penguat hadapan ialah kata yang letaknya di hadapan frasa adjektif. Contoh, terlalu, paling, agak, cukup dan kurang. Okey, kita tengok dekat sini. Kata penguat ialah kata yang letaknya di hadapan frasa adjektif. Kata penguat hadapan ialah kata yang letaknya di hadapan frasa adjektif. Ini kata penguat hadapan. Kata penguat hadapan ni dia akan hadir di hadapan frasa adjektif. Okey, frasa adjektif kamu tahu kan anak-anak kan? Okey. Macam cantik, kan? Kurus, kan? Kata adjektif kan anak-anak? Okey. Kata penguat ni ada 3 ya anak-anak. Kata penguat hadapan, kata penguat belakang dan kata penguat bebas ya anak-anak. Okey. Sekarang kita fokus dulu kepada kata penguat hadapan. Kita tengok dulu ya anak-anak kata penguat hadapan. Kata penguat hadapan ni kamu bila ada kata hadapan ni kamu kena faham je. Kalau ada hadapan, Allah Akbar, bermaksud dia hadir di hadapan. Dia duduk kat depan. Depan apa? Depan frasa adjektif. Akan duduk di hadapan frasa adjektif. Apa contoh kata penguat hadapan? Okey, kata penguat hadapan seperti terlalu, paling, agak, cukup dan kurang. Ya anak-anak? Okey, cikgu ulang ya. Okey, kata penguat hadapan dia akan duduk di hadapan. Di hadapan frasa adjektif. Okey, di hadapan frasa adjektif. Contoh terlalu, paling, agak, cukup dan kurang. Ya anak-anak? Okey, sekarang kita tengok kotak yang nombor 3. Okey, apa kotak nombor 3 ni? Dia kata apa kotak nombor 3 ni ya? Okey, kita tengok ya. Okey, kata penguat belakang. Ini kata penguat belakang pula ya anak-anak. Kata penguat belakang ialah kata yang letaknya di belakang frasa adjektif. Maksud dia ada frasa adjektif dulu, baru akan ada kata penguat. Okey. Jelas ya anak-anak? Kata penguat belakang bermaksud kata penguat ni akan duduk kat belakang. Belakang kat frasa adjektif. Dia akan duduk belakang. Kamu kena tahu dia duduk belakang. Nama pun dekat sini adalah kata penguat belakang. Pastilah dia akan duduk belakang ya anak-anak. Okey. Jadi, contoh dia apa? Contoh dia. Contoh dia macam sekali. Kan? Lagi apa? Okey, sekali, benar, nian dan betul. Ini adalah contoh penguat. Contoh penguat ni akan duduk di belakang. Di belakang. Di belakang frasa adjektif. Ya anak-anak, jelas ya? Okey. Seterusnya, kita tengok kotak yang nombor 4 ya anak-anak. Okey. Nombor 4, kata penguat bebas. Okey, kata penguat bebas. Cikgu, apa itu kata penguat bebas? Okey. Anak-anak, kamu perlu faham kata penguat bebas ni dia boleh hadir di hadapan atau di belakang. Dia macam istimewa lah. Kata penguat bebas ni dia macam istimewa. Okey? Dia macam istimewa. Dia boleh hadir di hadapan, dia boleh hadir di belakang. Di belakang apa? Di belakang frasa adjektif ya anak-anak. Di belakang frasa adjektif ya anak-anak. Kamu jangan salah faham ya. Nanti kamu salah faham pula. Okey, dia akan hadir di belakang frasa adjektif.
Okey anak-anak. Okey. Contoh kata penguat bebas ni seperti amat, sangat dan sungguh. Ya anak-anak. Okey, cikgu ulang semula ya anak-anak. Kata penguat terbahagi kepada 3. Okey anak-anak, kata penguat terbahagi kepada 3. Cikgu tulis kat atas tu. Ada 3 kata penguat. Yang pertama, kata penguat hadapan. Yang kedua, kata penguat belakang. Dan yang ketiga, kata penguat bebas. Okey. Kamu kena ingat ya, kalau kata penguat hadapan bermaksud kata penguat hadapan ni dia akan duduk di hadapan frasa adjektif. Okey, apa perkataan-perkataan kata penguat hadapan ni? Ni cikgu dah bagi dah kat sini. Terlalu, paling, agak, cukup dan kurang. Okey, ini adalah kata penguat hadapan. Okey anak-anak, seterusnya kata penguat belakang dia akan duduk di belakang. Di belakang kata frasa adjektif. Okey. Dia akan berada di belakang frasa adjektif. Apa itu? Contoh ni macam mana cikgu? Sekali, benar, nian dan betul. Okey. Jelas ya anak-anak? Okey, seterusnya kita tengok kata penguat yang ketiga. Okey anak-anak, kata penguat yang ketiga dikenali sebagai kata penguat bebas. Kata penguat bebas ni dia istimewa ya anak-anak. Dia istimewa. Okey, special lah. Special lah. Maksud dia boleh hadir kat hadapan, dia boleh hadir kat belakang. Depan dan belakang. Apa cikgu? Dia boleh hadir di hadapan frasa adjektif atau di belakang frasa adjektif. Okey, contoh. Amat, sangat dan sungguh. Jelas tak anak-anak? Jelas tak? Okey. Okey, kalau jelas kita nak seterusnya ya. Kita akan ke slide seterusnya. Okey anak-anak, seterusnya kamu buka buku teks halaman 61. Okey, kita tengok buku teks halaman 61. Tajuk dia adalah waspada memandu. Okey, kat sini ada 3 gambar. Okey, mari kita baca petikan ini menggunakan intonasi yang betul dan jelas ya anak-anak. Okey. Hujan makin lebat menyebabkan jalan sangat licin. Encik Nazri memandu kereta dengan agak perlahan bagi mengelakkan tayar keretanya melucur laju sangat. Pandangannya kurang jelas kerana hujan terlalu lebat. Encik Nazri memandu di lorong kiri. Semua pemandu cermat sekali. Di dalam kereta, Afifi terasa sejuk betul dan sunyi benar. Masing-masing sungguh risau kerana hujan masih lebat sungguh. Okey, anak-anak, ini cerita pasal apa ya anak-anak? Pandai. Ini cerita pasal Encik Nazri. Encik Nazri yang memandu kereta ketika hujan. Okey, macam mana cara Encik Nazri memandu kereta ketika hujan? Pandai. Yang pertama, Encik Nazri memandu dengan perlahan. Okey, kenapa dia memandu dengan perlahan? Pandai bagi mengelakkan tayar keretanya meluncur dengan laju. Okey, apa berlaku ketika Encik Nazri memandu dalam keadaan hujan yang turun? Pemandangan beliau kurang jelaslah kerana hujan terlalu lebat. Okey.
Kemudian Encik Nazri memandu di lorong mana? Pandai dia memandu di lorong kiri. Semua pemandu memandu dengan cermat ketika hujan. Okey anak-anak. Anak-anak, dalam petikan yang kita baca tadi terdapat kata penguat. Okey, terdapat kata penguat hadapan, kata penguat belakang dan kata penguat bebas. Okey, anak-anak jelas ya? Okey, cikgu pergi yang pertama. Okey, anak-anak, sekiranya di dalam petikan kamu nampak ada perkataan yang ditulis dengan warna merah, itu adalah kata penguat hadapan. Ya anak-anak, sekiranya dalam buku teks kamu, perkataan ditulis dengan warna hijau, itu adalah kata penguat belakang. Manakala sekiranya tulisan itu berwarna biru, itu adalah kata penguat bebas. Dan perkataan yang berwarna ungu adalah frasa adjektif. Okey, jelas ya anak-anak? Saya ulang. Perkataan yang berwarna merah adalah kata penguat hadapan. Perkataan yang berwarna hijau adalah kata penguat belakang. Dan perkataan yang berwarna biru adalah kata penguat bebas. Manakala perkataan yang berwarna ungu adalah frasa adjektif. Jelas ya anak-anak? Okey, mari kita tengok. Okey, kita kenal pasti. Kata penguat. Okey, mari kita tengok ya anak-anak. Kita tengok baris yang pertama dahulu. Hujan makin lebat. Makin lebat. Makin ni kata apa ya anak-anak? Kata penguat apa? Okey, bagus. Makin adalah kata penguat hadapan. Bagus anak-anak. Lebat? Ya, bagus. Lebat adalah frasa adjektif. Okey, seterusnya. Menyebabkan jalan sangat licin. Sangat licin. Sangat licin. Sangat ni kata penguat apa ya anak-anak? Bebas. Pandai. Kata penguat bebas. Licin ni frasa adjektif. Pandai. Okey, seterusnya. Encik Nazri memandu kereta dengan agak perlahan bagi mengelakkan tayar keretanya agak perlahan. Agak. Agak ni kata adjektif apa ya anak-anak? Ya, pandai. Agak ini adalah kata penguat. Maafkan cikgu ya. Agak ini adalah kata penguat hadapan. Perlahan ini frasa adjektif. Ya, bagus. Seterusnya. Mengelakkan tayar keretanya meluncur laju sangat. Okey, laju sangat. Anak-anak, kita tengok laju. Laju ni perkataan apa ya? Pandai, laju adalah frasa adjektif. Sangat? Sangat adalah kata penguat bebas. Okey, kalau kamu tengok dekat sini, sangat licin. Dia hadir di hadapan frasa adjektif kan? Seterusnya dekat baris kedua, laju sangat. Dia hadir pula di belakang frasa adjektif. Nampak tak anak-anak? Ini yang dikatakan kata penguat bebas. Ia boleh hadir di hadapan frasa adjektif dan ia boleh hadir di belakang frasa adjektif. Jelas ya anak-anak cikgu? Okey, seterusnya kita tengok baris yang ketiga. Pandangannya kurang jelas. Kurang jelas. Kurang ni apa ya anak-anak?
Pandai. Kurang ni adalah kata penguat hadapan. Jelas? Frasa adjektif. Okey, pandai. Seterusnya. Kerana hujan terlalu lebat. Terlalu lebat. Terlalu ni kata apa? Pandai. Kata penguat hadapan. Lebat ni frasa adjektif. Okey, pandai anak-anak cikgu. Seterusnya kita pergi kepada peranggan kedua. Encik Nazri memandu di lorong kiri. Semua pemandu cermat sekali. Cermat sekali. Cermat ni apa ya anak-anak? Frasa adjektif. Pandai. Sekali ni apa ya anak-anak? Kata penguat belakang. Pandai. Nampak tak? Bila kata penguat belakang, dia akan duduk di belakang lah. Dia akan belakang frasa adjektif. Okey. Kata penguat ni dia tak lari daripada frasa adjektif ya anak-anak. Okey, seterusnya. Di dalam kereta, Afifi terasa sejuk betul. Sejuk betul. Sejuk betul. Sejuk tu apa ya anak-anak? Sejuk. Frasa adjektif. Pandai. Betul ni apa? Kata penguat belakang. Okey. Dan sunyi benar. Sunyi benar. Sunyi ni frasa adjektif. Benar ini kata penguat. Pandai. Okey. Masing-masing sungguh risau. Sungguh risau. Sungguh risau. Sungguh ni apa ya anak-anak? Pandai. Kata penguat bebas. Risau ni apa? Frasa adjektif. Okey, pandai. Kerana hujan masih lebat sungguh. Lebat ni apa ya anak-anak? Pandai. Frasa adjektif. Sungguh ni apa ya anak-anak? Pandai. Kata penguat bebas. Pandai. Okey anak-anak. Jadi kamu faham. Kata penguat hadapan, kata penguat belakang dan kata penguat bebas. Kata penguat hadapan ni dia akan hadir di hadapan frasa adjektif. Contoh macam ni lah. Makin lebat. Dia akan duduk di hadapan frasa adjektif. Lebat ni kan frasa adjektif. Macam kata penguat belakang. Okey, mana kata penguat belakang? Okey, kita tengok. Okey, macam ni. Cermat sekali. Sekali. Hadir di belakang. Okey, dia hadir di belakang. Mana frasa adjektif? Ni frasa adjektif. Okey. Jadi kata penguat ni dia tak lari daripada frasa adjektif. Okey. Kalau frasa adjektif duduk di hadapan, kata penguat kena duduk belakang. Macam tu. Kalau kata penguat duduk di hadapan, frasa adjektif duduk kat belakang. Tetapi kamu kena tahulah kalau kalau kata penguat duduk di hadapan, frasa adjektif duduk kat belakang, itu adalah kata penguat hadapan. Okey, kalau frasa adjektif duduk kat belakang, kalau frasa adjektif duduk kat depan, kata penguat di belakang, itu adalah kata penguat belakang. Okey, dan kata penguat bebas ni ada duduk di hadapan frasa adjektif, ada yang duduk di belakang frasa adjektif. Jelas ya anak-anak cikgu? Okey anak-anak, seterusnya kita masih lagi di halaman 61. Okey anak-anak, di halaman 61 ni ada tempat kosong kan, ada pensel-pensel kat situ kan, betul tak? Jadi kita nak kita kena melengkapkan teks lah. Kita nak masukkan kata penguat yang betul. Dekat tempat-tempat kosong ni. Okay, jangan risau. Cikgu dah bantu kamu dah keluarkan dah kata penguat hadapan, kata penguat belakang dan kata penguat bebas. Okey, mari kita buat sama-sama ya anak-anak. Okey. Kita tengok ya. Okey, sebelum tu kita tengok dulu dekat sini ada berapa. Ada berapa yang perlu kita masukkan jawapan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, kat sini ada 9 ya. Jadi kat sini ada 1. Mana nombor 2? Okey, sini 2.
Okey, mana nombor 3? Okey, ini 3. Okey. Ini 4. Okey. Ini 5. Okey. 5. Mana 6? Okey, ini 6. Ya, Allahu Akbar. Ini 6. 7. Okey, 8. Okey, 9. Okey, Nak. Jadi kita ada 9 tempat kosong lah. Kita ada 9 tempat kosong yang kita nak masukkan kata penguat. Okey. Jawapan ni ke pilihan jawapan dekat sini pun ada 9. Okey, Nak. Okey, mari kita baca. Okey, kita tengok. Encik Nazri memandu tidak rapat. Rapat frasa adjektif. Okey, jadi perlu hadir dekat sini kata penguat hadapan. Okey, kata penguat hadapan apa yang perlu digunakan dulu? Pandai. Terlalu. Okey, jadi kita letak kat nombor 1 lah. Nampak tak? Okey, itu nombor 1 lah. So, nanti kamu tulis terlalu ni dekat sini, kat ruangan nombor 1 ni. Okey, anak-anak. Okey, Encik Nazri memandu tidak terlalu rapat dengan kenderaan di hadapan. Beliau bimbang. Bimbang. Bimbang frasa adjektif. Okey, jadi nombor 2 ni perlu kata penguat hadapan kan? Okey. Okey, apa yang perkataan penguat yang sesuai digunakan? Pandai, agak. Jadi agak ini nombor 2. Okey. Beliau agak bimbang jika pemandu tersebut membrek secara mengejut. Beliau tidak sempat untuk membrek kerana jalan licin. Licin apa ni? Licin adalah frasa adjektif kan? Okey, yang akan hadir ni antara apa? Frasa belakang, kata penguat belakang ataupun bebas kan? Jadi agak-agak kamu apa yang perlu kita gunakan kat sini ni? Okey, membrek kerana jalan licin. Licin sangat. Sangat. Okey. Sangat. Mana sangat? Okey, sangat. Okey, sangat. Sangat licin, bebas kan? Okey. Sangat adalah bebas. Mana sangat? Ni sangat. Okey, jadi sangat ni nombor berapa? Nombor 3. Okey, Okey. Beliau tidak sempat untuk membrek kerana jalan licin sangat. Afifi risau. Risau? Risau apa? Risau? Pandai, risau sungguh. Afifi risau sungguh. Afifi risau sungguh. Okey. Cuaca pula gelap. Frasa adjektif. Okey. Kata penguat hadapan. Cuaca pula makin pandai. Nombor 5. Okey. 5. Okey. Makin gelap. Penglihatan Encik Nazri. Penglihatan Encik Nazri apa? Penglihatan Encik Nazri. Okey, kan cepat. Cepat. Penglihatan Encik Nazri. Penglihatan Encik Nazri apa? Jelas dekat sini. Pandai kurang. Mana kurang? Kat sini kan. Okey, jadi ni nombor berapa? Okey, ni nombor 6 lah kurang. Okey, kita tengok. Okey, seterusnya. Kerana kabus tebal. Kata penguat apa patut guna kat sini? Hadapan. Okey, kata penguat hadapan apa kat sini yang sesuai guna? Pandai. Kata penguat hadapan. Terlalu. Jadi terlalu ni nombor 7. Okey, seterusnya anak-anak. Okey, kerana kabus terlalu tebal, Afifi meminta ayahnya memasang lampu kecemasan. Ayahnya memberitahu bahawa lampu tersebut hanya digunakan semasa kecemasan.
Encik Nazri berhenti di hentian rehat dan rawat bagi mengelakkan kemalangan. Beliau letih. Beliau letih. Letih. Benar. Pandai. Beliau letih benar. Okey, nombor 8. Okey, beliau letih benar. Okey. Beliau memakai baju sejuk kerana suasana sejuk. Betul. Pandai. Sejuk betul. Nombor 9. Okey anak-anak, jadi bila kamu buat ayat, bila kamu buat ayat, dia akan jadi ayat yang lengkap lah. Okey, kita baca. Encik Nazri memandu tidak terlalu rapat dengan kenderaan di hadapan. Beliau, nombor 2 mana? Beliau agak bimbang jika pemandu tersebut membrek secara mengejut. Beliau tidak sempat untuk membrek kerana jalan licin sangat. Afifi risau sungguh. Cuaca pula makin gelap. Pelihatan Encik Nazri kurang jelas kerana kabus terlalu tebal. Afifi meminta ayahnya memasang lampu kecemasan. Ayahnya memberitahu bahawa lampu tersebut hanya digunakan semasa kecemasan. Encik Nazri berhenti di hentian rehat dan rawat bagi mengelakkan kemalangan. Beliau letih benar. Ini benar kan? Beliau memakai baju sejuk kerana suasana sejuk. Betul. Lengkaplah ayat kamu. Lengkaplah ayat kamu tu. Okey. Okey anak-anak, seterusnya cikgu nak kamu ambil buku tata bahasa kamu. Kamu tulis hari ni, hari Ahad, 10 hari bulan. Okey, kemudian kamu tulis arahan. Tulis semula perenggan teks petikan di bawah menggunakan kata penguat dengan betul. Okey, selang satu baris kamu letak tajuk waspada memandu. Okey, kemudian kamu salin balik petikan ni. Kamu fokus ya, cikgu harap kamu fokus ya anak-anak. Kamu salin balik petikan ni dan masukkan jawapan yang kita dah buat tadi. Jawapan yang kita dah buat nombor 1, 2, 3 tadi tu. Yang kita buat sama-sama tadi tu. Kamu salin balik sahaja ya anak-anak. Salin balik saja yang ni. Masukkan jawapan yang tadi. Okey, salin di dalam buku apa? Salin di dalam buku Tata Bahasa. Ya anak-anak, Tata Bahasa. Okey anak-anak, jadi hari ini kamu belajar mengenai waspada memandu. Okey, waspada memandu. Jadi kita kena berhati-hatilah kalau siapa-siapa sajalah yang memandu ketika hujan. Kalau kamu ada di dalam kenderaan tersebut, kamu kena bagi tahu dekat orang yang memandu tu kalau hari hujan pastikan memandu dengan perlahan, ikut lorong kiri kan. Kalau rasa perjalanan tu jauh lagi, berhenti di tempat rehat dan rawat lah. Berhenti rehat dekat situ dulu. Okey. Jadi kita kena jaga keselamatan lah kan. Sebab kalau kita memandu dalam keadaan hujan yang turun, makanya nanti penglihatan kita kurang jelas. Kan anak-anak? Okey anak-anak, jadi cikgu harap sangat kamu salin balik petikan tu, masukkan kata penguat yang betul, salin di dalam buku tata bahasa ya anak-anak. Okey, apabila kamu dah salin dalam buku tata bahasa, tangkap layar latihan kamu tu dan hantar personal kepada cikgu. Okey, jadi cikgu rasa sampai di sini saja dulu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.